Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Fa in qulta fama makna zuhdi fid dunya wa ma haqiqatu zalika fa'lam anna zuhda 'inda ulama'ina rahimahumullah ta'ala zuhdani, zuhdun maqdurun lil 'abdi wa zuhdun ghairu maqdur. Makna lebih kurang, maka sekiranya engkau berkata, maka apa makna zuhud pada dunia itu? Dan apakah hakikat demikian itu? Ketahui olehmu, sesungguhnya zuhud di sisi ulama-ulama kami rahimahullah ta'ala, dua zuhud. Satu zuhud maqdur bagi hamba, dan satu lagi zuhud yang tiada maqdur, yang tiada kuasa. Jadi kita sambung tuan-tuan sekalian berkaitan dengan persoalan zuhud. Tajuk besar kita Aqabatul Awa'id, iaitu satu aqabah yang kita mesti daki supaya kita dapat buat ibadat kepada Allah dengan sempurna. Jadi Awa'id ni, bukit ni dipanggil bukit, makna kata awa'id. Awa'id ni yang menghalang kita daripada beribadat. Kalau kita tak boleh selesai perkara ni, kita tak mampu buat ibadat dengan sempurna. Jadi Imam Ghazali amat-amati, dia tengok, dia belik, yang menghalang manusia buat ibadat ni ada 4 perkara. Pertama dunia, kedua makhluk. Makhluk ni manusia lah. Ketiga syaitan, dan keempatnya hawa nafsu. Jadi Imam Ghazali rahimahullah dengan anugerah Allah Ta'ala, dia membentangkan dengan jelas supaya kita dapat melepasi halangan-halangan, rentangan-rentangan ni, supaya kita dapat buat ibadat dengan sempurna. Jadi kita bicara berkaitan dunia. Nabi kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Tuan-tuan cakaplah apa saja kejahatan yang berlaku di atas muka bumi, semuanya berpunca hubbud dunia. Bukan salah dunia, tuan-tuan, salah kita cinta dunia. Sedangkan hakikat dunia ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk membantu kita buat ibadat. Allazi khalaqas samawati wal ardi wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Ta'ala menjadikan apa yang ada di dunia ini untuk kamu. Supaya kamu jadikan dunia itu sebagai alat membantu kamu buat ibadat. Ada duit, senang belanja tuan-tuan buat ibadat. Ada kenderaan, senang datang masjid buat ibadat. Kan? Ada harta benda, mudah kita infak di jalan Allah untuk dapat buat ibadat. Tapi kalau tak kena gaya, sampai kita cinta dunia, kasih dunia, bukan cakap yang halal, yang haram pun kita suka. Ini yang penghalang ibadat. Tentang kita bercakap tentang perpaduan sekarang ni. Apa penghalang dia? Penghalang besar dia apa? Cinta dunia lah. Cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta jawatan, cinta nak jadi pemimpin. Ini punca-punca yang menghalang perpaduan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dengan jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ni bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Islahkan, damaikan mereka yang berkelahi. Tak boleh damai, tuan, kalau letak dunia di hadapan. Imam Ghazali kata dunia dengan akhirat ni ibarat masyrik dengan maghrib. Masyrik matahari naik, maghrib melaka matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh.
Kita menghadap matahari jatuh, kita terpaksa membelakangkan matahari naik. Bila kita utamakan dunia, kita membelakangkan akhirat. Kalau kita menghadap akhirat, kita terpaksa berpada-pada dengan dunia. Jadi, ada dua sebab, kata Imam Ghazali, kenapa kita mesti zuhud. Sebab yang pertama, dia kata, jangan sampai dunia menghalang kita buat ibadat, buat kerja-kerja Islam. Jangan sampai begitu. Jadi kalau kita boleh zuhud dengan dunia, kita selesa. Kita selesa dalam mengerjakan ibadat. Tak ada apa yang halang kita. Walaupun dia ada harta. Tapi dia tak letak harta tu di hati dia. Rijalul la tulihim tijaratun wala ba'un an zikrillah. Allah puji laki-laki yang tak makna kata menghalang perniagaan dia, jual beli dia daripada mengingati Allah. Orang yang zuhud dengan dunia, dia boleh buat ibadat. Tapi kalau kita cinta dunia, habis tuan. Tinggallah ibadat kita. Kita tumpu pada perniagaan semata-mata. Yang kedua, Nabi sebut, siapa yang zuhud, ibadat dia 2 rakaat, seperti orang biasa ibadat sepanjang-panjang umur dunia ni. Lagi zuhud kita dengan dunia, lagi tinggi kualiti ibadat kita. Malam ni kita nak kenal apa itu zuhud. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali tuan-tuan, dah meninggalkan kita 1000 tahun yang lalu. Tapi kitab dia ni menjadi panduan dan segar sampai sekarang. Kita pandu kitab Imam Ghazali, insya-Allah kita mendapat makna kata jalan yang lurus, jalan yang elok, insya-Allah. Kata Imam Ghazali, fa in qulta, jika engkau kata, fama makna zuhdi, apa itu dikatakan zuhud? Yang kata zuhud fi dunia tu, yang kata zuhud dunia tu, terhadap dunia ni kita zuhud. Apa benda zuhud itu? Wama haqiqatun zalika, apa itu hakikat zuhud? Hakikat demikian itu. Yang kata sebenar-benar zuhud ni macam mana? Soalan pertama, apa makna zuhud? Yang kedua, apa hakikat zuhud? Supaya kita faham dengan betul. Kita faham dengan betul. Bukan suruh balik buang kerusi meja, kereta, motor, bukan begitu. Nak faham elok zuhud tu apa? Fa'lam, ketahui olehmu, orang yang salik lah di sini. Orang yang betul-betul nak mendapat kemenangan akhirat, betul-betul nak beramal dengan ilmu, kamu kena faham elok. Anna zuhda, sesungguhnya zuhud itu, inda ulama'ina rahimahumullah ta'ala, zuhud di sisi ulama kami. Ikut pandangan ulama kami, ulama sufi lah, ulama tasawuf. Zuhdani. Zuhud ada 2 macam. Ada 2 macam. Pertama dia kata wazuhdun ghairu maqdur. Yang pertama zuhdun maqdurun. Yang pertama zuhud yang maqdur. Zuhud yang kuasa kita buat. Kita orang awam ni, zuhud ni kita boleh buat. Kalau kita nak buat lah, tak mau buat, tak payah. Sebab apabila Tuhan suruh tuan-tuan, memang kita boleh buat. Apabila Tuhan suruh kita semayang, kita boleh buat. Tuhan suruh puasa bulan Ramadan, memang kita boleh buat. Allah lebih tahu kemampuan kita. Allah Ta'ala menjadikan kita, dia suruh kita. Dia tahu kita boleh buat. Kalau kita suruh anak kita buat kerja, takkan nak suruh kerja yang dia tak boleh buat. Anak kita derjah 1 mat, awak pak, ambil ayak kat apa timba. Timba mana apa oi? Timba yang kecil sekali. Timba yang tak sampai segelen tu. Kan tak? Takkanlah pak nak suruh anak derjah 1 piangkut 7 gelen, 8 gelen punya ayak. Ni pak ni bodoh. Allah Ta'ala lagi mengetahui. Dia menjadikan kita, bila dia suruh kita buat, dia tahu kita boleh buat. Bila Tuhan suruh kita zuhud dengan dunia, Tuhan tahu kita memang boleh buat. Zuhud ni namanya zuhudun maqdurun. Zuhud yang masa maqdur, yang masa
Kuasa kita boleh buat. Kalau tak boleh buat juga, tu memang kita tak mau buat lah. Memang kita tak mau boleh buat. Mana ada orang semayang patah kaki ya? Tak ada. Mana orang puasa mati, mana ada. Jadi kalau orang tak mau buat, orang tak buat juga tu mana orang memang tak mau buat lah. Kalau nak buat memang boleh buat. Nu dipanggil zuhdun maqdurun lil abdi. Zuhud yang makna mampu berkuasa dilakukan oleh seorang hamba Allah Ta'ala. Itu panggil zuhud maqdur. Satu lagi, zuhdun ghairu maqdur. Zuhud yang tak kuasa kita buat. Kita ni tak mampu buat. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu yang dia tahu, ilmu syariat, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu, ilmu hakikat. Tuan-tuan boleh tahajud. Tapi nak manis tahajud bukan kuasa kita. Tapi kalau tuan-tuan semayang tahajud betul-betul, insya-Allah manis dia main sendiri. Macam kita makan gula. Kita berkuasa makan dia gula tu. Manis tu main. Kita makan gula, manis dia main. Kita tak kuasa jadikan manis. Manis dia main. Tuan-tuan bangkit semayang tahajud. Tiap malam. Try nak tengok. Try semayang tengok sebulan. Mula-mula tuan-tuan rasa terpaksa. Tuan-tuan paksa diri tuan-tuan nak bangkit semayang tahajud. Paksa. Pasang jam loceng ke apa. Tuan-tuan buat. Sebulan lepas tu, tuan-tuan rasa dah ringan. Dah jadi biasa. Tuan-tuan istiqamah lagi. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan mula rasa manis, sedap, sayu hati. Tuan-tuan timbul rasa sayang pada tahajud. Semayang pada tahajud tu kita tak boleh buat. Itu anugerah Allah. Tapi Nabi kata, man amila bima alima awrasahullah ilma ma'lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu dia tahu, Allah bagi ilmu dia tak tahu. Siapa beramal dengan zuhud makdur, yang dia boleh buat, zuhud tiada makdur ni dia main sendiri. Apa dia? Dia akan habaq nanti sejuk hati dengan dunia. Dengan dunia ni sejuk hati. Tak ada tomak macam duk ada ni. Kan? Tak cukup yang halal, haram sapu. Dia tak terliuk tuan-tuan. Tak terliuk. Allah bagi dia, makna kata, keyakinan diri, Allah hantar dia ilmu. Dia nampak terbuka hakikat dunia. Dia tak terliuk dengan dunia. Orang tanya kita, macam mana pula tak terliuk dengan dunia? Ni tuan-tuan, anugerah Allah. Imam Ghazali buat contoh mudah faham tuan. Satu orang buat satu jenis makanan, kek lah kita kata, buat kek. A dengan B. A dia tengok tuan-tuan, dia tengok daripada awal orang buat kek sampai habis buat kek. Buat macam mana? Ambil pelantar, pukul dengan gula, dah kembang elok, bubuh telur. Cukup kembang elok, dia bubuh tepung yang dah campur dengan makna kata baking powder. Dah habis adun, dia bubuh racun 2 titik. Dia nampak kawan A ni nampak dia bubuh racun. Tik, nampak. Kemudian kek ni dibakar. Naik tu dia banyak tinggi. Bubuh dalam pinggan. Bubuh esen, buat perhiasan cantik-cantik. Si B dia baru main. Kek dah masak semua, baru sampai. Dia tengok kek ni terliuk. Dekat pun tak mahu. Sebab dia tahu kek ni ada racun. Aku makan mampu dia tak mahu. Bagi peri pun dia tak mahu. Orang yang terbuka hakikat dunia, tuan-tuan, dia tak mahu dengan dunia ni. Dia ambil sekadar perlu je. Tuan-tuan lagi banyak dunia tuan-tuan ambil, lagi berat hisap besok di akhirat tuan. Halaluha hisabun wa haramuha azabun. Halal akan dihisab, haram akan diazab. Masa tu barulah tuan-tuan menyesal, kalau aku miskin dulu di dunia alangkah baiknya. Tak banyak soal. Di akhirat tuan-tuan, orang kaya akan menyesal. Orang kaya akan menyesal. Kalau aku dijadikan oleh Allah miskin alangkah baiknya.
Pasal hisap dia tu. Kalau ambil yang haram, azab lah tuan-tuan. Macam mana A dengan B ni berselisih pendapat? A, dia tak mau ambil kek ni. B, wah, dia nak terpa tu. Dua-dua ni kejadian sama. Kawan ni dua mata, ni pun dua mata. Dua kaki, ni dua kaki. Ni dua tangan, dia pun dua tangan. Satu hidung, dia pun satu hidung. Sama. Tapi pasal apa? A tak mau kek ni. B, nak. Puncanya pengetahuan. Ilmu. Siapa kenal hakikat dunia, dia tak mau dunia. Dia ambil sekadar perlu untuk buat ibadat. Yang tak tahu hakikat dunia, dia pulun dah tuan-tuan. Pulun, berebut, bercakap. Macam anjing berebut tulang tu. Ingat buat pasal. Sebab tu ulama' dulu memilih zuhud. Nabi memilih zuhud. Allah bentang kat Nabi. Bukit Uhud tu mah. Nabi tak mau. Tak payah. Nabi tak nak. Kerana Nabi tahu hakikat dunia tu. Kalau kita Allah bagi dunia, walaupun kita kaya, kita bersifat qanaah lah. Ambil sebahagian yang kita perlu, lebihnya kita guna infak fi sabilillah supaya dunia itu dapat bantu kita di akhirat besok. Jangan jadikan dunia tempat kita berseronok, berlazat-lazatan, bersedap-sedapan. Jangan macam tu. Jadi dalam ni ada dua zuhud. Satu zuhud makdur, satu zuhud yang tiada makdur. Zuhud makdur ni kita boleh buat. Kuasa kita buat. Zuhud ghairu makdur, zuhud yang kita tak mampu. Siapa makna kata beramal dengan zuhud makdur, insya-Allah Allah bagi dia satu zuhud lagi. Zuhud yang tiada makdur. Apa zuhud tiada makdur? Zuhud ni sejuk hati dengan dunia. Hatinya sejuk dengan dunia. Nak tunjuk contoh tuan-tuan ada. Kita tak tahulah sebab dunia kita tak dapat. Dapat dunia tak tentu lagi tuan-tuan. Tok Guru ni Aziz lah kita buat contoh. Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar ni kuasa dia besar tuan-tuan. Tanah, pelaburan, macam-macam kuasa dia ada. Kalau dia nak dunia tuan-tuan, dia boleh dapat. Allah bentang dekat dia dunia. Allah bagi jawatan dia. Bukan setahun, 20 tahun lebih. Jadi menteri besar. Tapi macam itulah hidup dia. Rumah dia, pakaian dia, makan minum dia. Tak berubah. Teratur lah. Kita belum tentu tuan-tuan. Dapat jawatan, gaji besar, kuasa besar, belum tentu lagi. Tok Guru ni Aziz. Macam itulah dia. Pasal apa? Jiwanya yang zuhud. Dia tak terliuk dengan dunia yang ada depan mata dia. Orang macam ni tuan-tuan, dia boleh memimpin. Dia jadi pemimpin, dia hebat. Umat akan jadi elok. Tapi kalau pemimpin gila dunia, rakyat habislah. Orang tertua kata apa? Kalau cikgu kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Tuan-tuan bayang kalau cikgu kencing berlari. Anak murid kencing apa? Macam kabuk habis. Ya. Baik itu tuan-tuan perlu benda ni. Kita perlukan pemimpin yang zuhud seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi. Mana istana Salahuddin? Rumah dia di mana? Di kemah-kemah tentera. Pada Sayyidina Umar radhiyallahu an, pakaian bertampung walaupun jadi khalifah. Rom dan Parsi dah tumbang di bawah kekuasaan dia. Dia tetap macam tu saja. Orang macam ni lah boleh membebaskan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tumbang zaman Sayyidina Umar. Tumbang zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika pemimpin Islam zuhud. Kalau pemimpin gila dunia jangan cakap lah tuan-tuan. Tak boleh buat apa-apa punya. Tak mampu nak mengangkat martabat umat Islam. Perlu pemimpin yang zuhud. Yang tak cinta dunia. Yang cinta akhirat. Yang cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat dengan dunia ibarat masyrik dengan maghrib. Sana masyrik, sini maghrib. Kita menghadap dunia, kita membelakangkan akhirat. Kita menghadap akhirat, kita terpaksa membelakangkan dunia. Ambil dunia ala qadar. Mana boleh dua-dua muka nak tengok, sana nak tengok, sini pun nak tengok. Mana boleh? Hang pandang dunia, tumpu dunia, hang terpaksa membelakangkan akhirat. Hang pandang akhirat, dunia terpaksa lebih kurang.
Kan? Gitu. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata Imam Ghazali. Fallazi huwa makhdurun, salah satu asya yang dikatakan zuhud yang makhdur, yang kita boleh buat, dia ada 3 perkara. Kalau kita buat 3 ni, insya-Allah zuhud yang tiada makhdur Allah bagi kat kita. Man amila bima alima. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, zuhud makhdur, zuhud yang dia boleh buat. Aurasahullah ilma ma lam ya'lam. Allah bagi dia yang dia tak tahu. Yang dia tak tahu. Apa dia tak tahu? Iaitu zuhud yang tiada makhdur. Sejuk hati dengan dunia. Tak terliuk langsung dengan dunia, tuan-tuan. Dia terliuk dengan akhirat. Bila sebut untung akhirat, pakai jadi. Apa saja, tuan-tuan, yang menguntungkan akhirat, dia pulun. Kita ni apa saja untung dunia, kita pulun. Untung akhirat tak kira. Itu tak kena. Apa itu zuhud yang makhdur? Ada 3. Salah satu asya. Ada 3. Yang pertama, tarkut talabi lil mafqud minad dunya, iaitu meninggalkan menuntut yang tiada daripada dunia. Benda tu tak ada, kita tak tuntut kecuali perlulah. Benda tu tak perlu untuk kita. Kita tak tuntut, tak payah nak berhutang, nak cari sana, cari sini. Sebab tak perlu. Kalau perlu, tak apalah. Macam tuan-tuan rumah jauh, nak main sini, masjid nak mengaji, payah. Tuan-tuan perlukan motor. Itu panggil benda perlu, bukan luxury. Benda keperluan. Untuk buat ibadat, itu tak apalah. Ini benda ni tak perlu. Tak ada pun tak apa, tak menyusahkan kita. Benda ni kita tak tuntut. Itu nama zuhud. Kita tak perlu. Tak perlu, tak payahlah. Bila kita tak perlu, kita tuntut juga. Akhirnya, tuan-tuan, kita tinggal ibadat kita. Tinggal kerja kita. Orang ada 1 rumah, nak 2 rumah. Dah ada 2 rumah, nak 3 rumah. Rumah dia banyak, tuan. Di kampung lain. Di kampung tu rumah dia, Allah, rumah kampung, rumah kayu. Tunjuk ke orang kampung, dia lah zuhud. Hei, pemimpin kita ni zuhud. Tengoklah rumah dia. Api Kuala Lumpur tengok. Rumah dia banglo 5 biji. Sebiji 20 juta. Jenis tu pun ada. Perlu apa rumah 20 juta? Kita duduk laki bini. Berapa bilik banyak-banyak. Dah berhantu raya. Dia kampung, Allah, bukan min zuhud. Nak gerek, tuan. Alah, kita bukan tengok mana nak cari pemimpin nak gerek. Hampir tengok Kuala Lumpur dia tak apa Lamborghini. Lamborghini aku pun tak kerti nak sebut. Jenis berlakon ni pun macam-macam, tuan-tuan. Di kampung warak kami zuhud. Mana? Yang pertamanya tarkut talabil mafqud minad dunya. Meninggalkan menuntut. Dia tak cari, tak berusaha, tak ikhtiar benda yang dia tak perlu. Dia tak ada. Dia perlu baju apa lah? 3-4 lah. Tak perlu sampai dia 30 lah. Tak perlu. Kerana dia tahu aku duduk di dunia ni untuk beribadat. Dunia ni singgahan sementara. Bukan matlamat kita di dunia. Kita singgah saat dia, tuan. Ada yang singgah 50 tahun, ada singgah 40 tahun. 40 tahun kalau mak saya dah dekat 70 tahun, tuan. Balik kampung, jumpa anak murid saya. Saya dulu mengajar sekolah kebangsaan. Lepas SPM, saya jadi guru sementara. Lepas tu jumpa dengan seorang budak. Assalamualaikum. Dia panggil saya cikgu. Sebab saya dulu cikgu. Cikgu tak kenal saya ke? Hang siapa dia? Anak murid cikgu. Lah ni ada cucu orang, tuan. Rambut dia pun dah putih. Tu anak murid kita. 70 tahun tu rasa sangat masa berlalu. Berapa lama lagi kita nak hidup? Kalau umur 80 mana banyak orang 80 mana sampai. Biasa umur 70 lebih ya. Lagi 2-3 tahun ni nak mati. Tak puluh lebih apa. Dunia ni singgah sementara. Tempat kita biris sambil lalu ya. Matlamat kita kubur duk tunggu kita.
Akhirat tunggu kita. Tuan, kita ibarat musafir. Yang bermusafir di dunia ni, orang musafir. Tuan-tuan musafir macam mana? Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan bawa beg besar mana? Beg. Beg galai ya. Adalah kain 2 helai. Lepas tu adalah sikit-sikit ke apa. Ubat gigi pun besar ni ya. Ubat gigi besar. Jari keliki ni ya. Bergigi pun jadi kepak ya. Sabun halui ya. Sabun yang kecil ya. Nak singgah mandi. Lebih kurang lebuh raya teruskan perjalanan. Asal perut lapang, singgah makan cendol esat dengan laksa. Tak lagi belah. Ada kau orang sampai lebuh raya RNR, ambil handphone telefon kontraktor. Halo, saya berada di lebuh raya. Saya nak duduk sini. Hampa tolong buat jamban nak pun satu boleh tak? Buat bilik masak, tempat tidur. Bukan nak duduk situ. Nak singgah sat ya. Dunia ni singgah sat ya. Nak pulung-pulung buat apa? Sampai buat habis-habis tak apa-apa. Teruklah tuan kita ni. Tak sedap hakikat dunia ni. Tempat singgah sementara. Tempat kita buat ibadat mencari bekal. Nak balik pergi akhirat. Itu dia. Jadi, kita tak tuntut benda yang kita tak perlu. Ada orang buat rumah 20 juta kan. Elok-elok rumah siap, dia mati. Isteri dia umur 17 tahun. Dia umur 70. Dia mati. Awak isteri dia nak tunggu dia kan? Rumah kamu, isteri kamu kahwin lain. Rumah kamu orang lain duduk. Harta kamu, anak kamu joli. Kamu tinggal apa? Harta yang kita himpun tu boleh ke anak kita ada joli. Dulu pak kedekut. Minta beli motor tayar 1 dia tak bagi. Pak dia mati ya tu dia. Isteri kita kan nak tunggu kita dia umur 17. Dia kahwin lain. Rumah kita siapa duduk? Suami dia yang baru itulah. Hang habis umur hang buat rumah 20 juta, dia tahu kalau dia duduk. Cerdik bodoh. Bodoh. Bina rumah di akhirat. Itu tempat kekal kita di sana. Jannatu adnin. Duduk dunia berjuang dengan harta benda kita. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuang dengan harta benda kita, duit ringgit kita, jiwa raga kita. Apa kita dapat? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Allah kata. Pertama, Allah ampun dosa kita. Yang kedua, Allah Ta'ala sedia bagi kita syurga mengalir bawahnya tu anak-anak sungai. Ketiga, Allah masukkan kita ke syurganya yang kekal abadi yang bernama Jannatu Adnin. Pasal apa? Harta benda kita guna untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Bukan malam tu kan Nabi tengok orang. Seorang orang bercucuk tanam. Dia tanam kan. Kemudian tumbuh. Dia tanam padi tu tumbuh. Padi ke gandum, jagung macam itulah kita tanam tumbuh. Dia tuai. Selalunya bila kita tuai, kita kena tanam lain. Macam padi lah, lepas tuai kena tanam lain kan lah. Dajak lain, tanam lain. Tidak, dia tuai. Apa ni Jibril? Umat Tuhan hamba. Yang berjihad dengan harta benda, jiwa raga dia di jalan Allah Ta'ala. Dunia tempat tanam. Tanah tuai. Tempat memungit hasil. Dunia tempat tanam. Musim menanam. Tanam sini. Tuai sana. Kalau musim menanam, apa tak tanam? Musim menuai nak tuai apa? Orang turun bendang tanam padi. Hampa tak tanam. Bu sana, bu sini. Mai musim menuai nak tuai apa? Tuai lalak lah. Dia kan nak seronok dunia. Dengan harta benda dia. Tak digadikan harta benda tu untuk jihad fisabilillah. Kan? Jadi kalau benda tak perlu tak bayarlah. Kita ulang alik daripada rumah kita tahu tu duk main masjid kita pencen. Pakai kereta kancil orang sudah lah nak pakai kereta besar-besar apa? Hang nak pergi mana?
Kalau perlu tak apa macam saya, tentu tak bolehlah pakai kancing. Nak buat kicap mana, sos mana, nak buat telur masin lagi. Rontoh lah kancing tu. Aku pakai kancing anak tuan. Kenalah pakai halak. Allah pun sebut wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Buat persiapan untuk berjuang di jalan Allah dengan seluruh kekuatan yang kamu ada. Antara kekuatan itu wa min ribatil khair. Daripada kuda-kuda tertambat. Dulu kuda lah. Lah ni kalau aku main mengajak naik kuda, apa pun terkejut. Kuda kita ni kuda hitam namanya Hailak. Tengok. Kalau kita beli ambil dunia untuk keperluan ibadat, tak apa tuan. Yang tak bolehnya kita berkenderaan nak tunjuk-tunjuk, nak lagak-lagak, nak bersedap, itu tak boleh lah. Rugi salah lah. Kalau kita ambil untuk tujuan dunia, ada orang kata saya, alah ustaz halal, apa salahnya? Betul lah halal tuan-tuan. Tapi kita ambil dunia ni secukup rasa, jangan lebih. Ni ayat ni. Saya contohlah, saya buat ayat hangat. Ni ayat hangat. Lepas tu buh teh, ambil uncang teh Lipton tu buh. Berapa kita perlu gula kita guna untuk ni? 2 sudu cukup. 2 sudu boleh tak? 2 sudu, 2 camca. Gula halal. Apa salah buh 1 senduk? Nak buh gula 1 senduk? Apa nak apa Kenci mana? Walaupun gula tu halal, tapi secukup rasa. Kan? Walaupun dunia halal, kita ambil secukup rasa, secukup keperluan untuk buat ibadat. Barulah kita ada lebih-lebihan, kita nak infak, nak bantu anak yatim, bantu orang susah. Ni semua kita akan kutip hasilnya besok di akhirat. Berapa Tuhan bagi? 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Allah kata, orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, maka ibarat Allah buat contoh orang tanam sebiji benih yang akan tumbuh 7 cabang, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai tu 100 biji. Satu tangkai tuan-tuan, 1 biji benih kita tanam dapat 700 biji. RM1 yang kita labur di dunia ni tuan-tuan, kita kutip hasil di akhirat 700. Kalau ikhlas mungkin lebih lagi. Jadi dunia ni bumi yang subur untuk tuan-tuan dapat hasil di akhirat. Tuan-tuan melaburlah di dunia ni. Untuk buat kerja ni kita kena zuhud. Kalau kita duduk mewah-mewah sahaja, tak sempat lah tuan-tuan nak melabur. Kita ambil untuk keperluan kita setakat yang kita perlu untuk buat ibadat. Barulah yang lebihnya kita boleh guna untuk jihad fi sabilillah. Boleh ikut? Yang pertama ni, tarqut talabi lil maf'ud minad dunya. Makna kata kita meninggalkan, makna kata menuntut apa daripada dunia yang kita tak perlu. Kita kata tak perlu, tak bayarlah. Kan? Kita ada 1 mesin basuh, 1 cukup. Berapa sampai 3? Kita perlu 1 kereta, kita kerja, isteri kita kerja, 2 kereta, cukup. Berapa sampai 10 kereta? Kan? Kita perlu keperluan tu. Lebih daripada perlu, kita tak payah tuntut. Meninggalkan menuntut yang kita tak perlu maknanya. 1. Yang kedua, wa tafriqul majmu' minha, iaitu kita meninggalkan majmu', menghimpunkan daripadanya. Tinggal himpun dunia tu. Tengok orang himpun berlambak-lambak. Dia himpun dunia. Dia nak makan daging tak boleh, dia darah tinggi. Nak makan lemak-lemak semua tak boleh. Nak makan udang sotong tak boleh, dia gout. Yang tu tak boleh, dia tak boleh. Lama-lama dia impun saja. Dia tengok duit dia dalam bank. Oh, duit aku ni ada 300,000 ni. Dia tengok duit. Jadi mana kita meninggalkan menghimpun. Dia impun dunia nak pergi mana? Kan? Nanti yang menyesal. Di akhirat besok menyesal kita himpun. Meninggalkan menghimpun makna kata
kita memisahkan diri kita pada himpun. Maknanya kita buat keluar. Kita boleh guna, kita ambil duit tu, kita sedekah. Bantu anak yatim. Bantu orang susah. Orang nak buat masjid, kita infak. Nak buat surau, nak buat tahfiz. Ini semua sadaqatun jariyah, tuan-tuan. Nabi sebut sadaqatun jariyatun. Wakaf-wakaf ni sedekah jariyah. Makna sedekah jariyah, tuan-tuan, sedekah yang mengalir. Ibarat air sungai tu turun. Dia turun tu daripada bukit tu. Dia akan pergi cari, tuan-tuan, mana-mana tanah rendah. Di mana tanah rendah, air sungai tu akan pergi. Begitulah sedekah jariyah. Yang kita duduk di dunia ni, kita wakaf, tuan-tuan. Bila kita mati besok, sedekah jariah dia pergi cari. Di mana kubur kita, dia pergi cari. Hang tanamlah kita, tanamlah orang tu di mana pun. Sedekah jariah tu akan pergi cari, pergi hambat kita, pergi cari kita. Itu makna sedekah jariah. Yang kita sedekah itulah yang akan tolong kita besok di akhirat. Jadi kita boleh bersedekah, memisahkan, menceraikan dia daripada kita. Kita tak rasa kedekut. Kita dunia ni di tangan saja. Kalau perlu, kita buka tangan kita bagi. Inilah dia sahabat-sahabat Nabi SAW. Abraham bin Auf, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Semua kata-kata sahabat. Makna kata, sedia memisahkan harta benda daripada diri dia. Bukan aku punya. Ini amanah Allah Ta'ala. Yang aku sedekah, itulah yang akan aku kutip besok di akhirat. Yang kedua, memisahkan daripada tangan kita. Duit kita ada, kita boleh bagi ke orang. Boleh tolong anak yatim. Boleh tolong orang susah. Boleh bagi kat masjid. Boleh bagi kat surau. Rata-rata sahabat tuan miskin. Tapi perbendaharaan Madinah kaya. Banyak duit. Perbendaharaan banyak duit. Sahabat miskin tapi perbendaharaan tu banyak duit. Sebab mereka sedia menginfakkan harta benda mereka itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Rasa-rasa boleh dah buat, tuan. Boleh kan, insyaAllah. Jangan takut, tuan. Saya tak pernah jumpa lagi orang yang kuat sedekah papa ke dana. Tuan-tuan tunjuk kat saya kalau ada. Orang yang kaki sedekah, berderma, berjihad duit ringgit, dia papa ke dana. Pasal apa papa ke dana? Pasal suka berdekat. Belum ada lagi, tuan. Tuan-tuan tengok Abid Liu tu. La ilaha illallah. Dia duduk sedekah sana, sedekah sini. Lagi Sultan Johor bagi kat dia. 500-600 ribu. Lagi Ronu bagi. Percayalah tuan-tuan. Kita berniaga dengan Tuhan ni tak boleh ngerap. Kita menginfak harta benda. Kita berniaga dengan Tuhan. Tak pernah rugi. RM1 hang bagi Allah ganda 700. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Wallah ya'idukumul maghfirah wa fadlah. Sedangkan Allah menjanjikan keampunan. Dan menjanjikan kelebihan. Allah gandakan balik. Allah bayar balik. Apa yang kita infak di jalan Allah Ta'ala tu. Cuma syaitan dia meragui kita. Alah, sedekah habislah, miskin lah. Jangan begitu. Jangan yakin dengan syaitan. Yakin dengan Allah. Janji Allah. Kalau hang makna kata infak harta benda jalan Allah, Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampun dosa. Wa fadlah. Allah gandakan lagi. Harta benda yang kita sedekah, Allah gandakan. Betul, tuan-tuan. Jangan kita ragu-ragu. Boleh tak? Nombor satu, yang kita tak perlu, kita tak tuntut, tak cari. Yang kedua, apa yang ada di tangan kita, kita keluarkan. Terutama zakat. Hanya orang zuhud boleh berzakat. Orang tak zuhud, dia takkan keluar zakat. Zuhud ni ada zuhud yang wajib. Ada zuhud yang sunat. Apa zuhud wajib? Zuhud terhadap dunia yang haram. Milik orang, dia tak teringin, tak kebulok. Dia ada, umpamanya kita kata, dia ada harta. Dia punya 97.5% dia punya. 2,5% orang punya. Kalau dia buat bendang 10%. Dia dapat padi, umpamanya kita kata 100 guni. Dia punya 90 guni ya. 10 guni asnaf punya. Dia tak terliuk. 10 guni tu dia tak terliuk. Benda ni haram untuk dia. Sebab ini asnaf punya, bukan dia punya.
Jadi dia wajib zuhud. 10 bunyi itu wajib zuhud. Kalau dia ambil dengan sebab tak zuhud, hukumnya haram. Hukumnya haram. Wajib zuhud 10 bunyi itu. Sebab 10 bunyi itu hak asnaf. Adapun zuhud yang sunat, kita tuan-tuan sekalian, kalau kita zuhud yang sunat, yang ni kita yang halal, kita zuhud. Allah bagi kita dah bagi zakat semua dah, yang baki duit tu kita punya halal. Tapi kita bila dengar orang nak bersedekah, nak buat tu, nak buat ni, nak buat masjid, nak buat surau, nak buat sekolah anak yatim, nak buat tahfiz, nak apa, kita makna kata mai satu semangat nak bersedekah. Sunat kita zuhud. Dengan kita tak cinta dunia kita yang halal ni, kita boleh sedekah di jalan Allah Ta'ala. Itu zuhud yang sunat. Sunat kita zuhud. Jadi yang halal, sunat zuhud. Yang haram, wajib zuhud. Itu dia. Jadi kita ada 2. Yang pertama, iaitu kita meninggalkan menuntut benda yang kita tak perlu. Yang kedua, memisahkan daripada tangan kita benda yang patut kita pisahkan, yang wajib. Macam zakat, kita pisah pada tangan kita. Begitu juga yang sedekah-sedekah sunat ni, kita sanggup pisah daripada tangan kita. Dah ada 2. 2 dah tu. Kemudian satu lagi. Yang ketiga, watarku iradatiha. Dia kata, iaitu yang ketiganya, iaitu makna kata meninggalkan iradatuha, iaitu meninggalkan menuntut, wa ikhtiyariha, dan juga ikhtiar. Hati kita di dalam ni, kita makna tak ada duk layan nak tuntut itu, tuntut ini. Nak ndak yang nu, nak ndak yang ni. Benda-benda yang tak perlu. Hati itu. Bila ada 3 ni, maka dikatakan kita telah ada makna kata zuhud yang makdur. Zuhud yang kita boleh buat. Pertama, iaitu kita meninggalkan tuntut yang tak perlu. Yang kedua, iaitu kita sanggup berpisah daripada dunia yang ada di tangan kita. Seperti untuk bersedekah, bayar zakat dan sebagainya. Yang ketiga, hati kita tak ada cita-cita, tak ada kehendak. Tak ada duangan. Nak buat tu, nak buat ni, benda yang kita tak perlu. Kita tak ada perasaan macam tu. Bila 3 ni ada, berarti kita dah ada pada diri kita apa yang dikatakan zuhud yang makdur yang kita boleh buat. Itu dia. Satu lagi, zuhud yang tiada makdur. Kita tak mampu nak buat. Itu anugerah Allah Ta'ala ke dalam hati kita. Bila kita buat yang tadi 3, insya-Allah Allah bagi kita yang satu lagi zuhud, rasa sejuk hati dengan dunia. Orang duk berebut dunia siang malam, cukuplah tu. Aku kerja gaji aku untuk anak bini aku dah cukup. Malam aku guna main mengaji, nak buat ibadat, habiskan masa dengan anak bini aku. Tenang tak hidup? Ini siang kerja, malam kerja, sampai anak-anak pun tak kenal muka pak dia. Anak tak mangkit lagi, kita dah tuang dah, keluar dari rumah. Apa dia hambat pun tak tahu. Puluh dunia tak henti-henti. Sembang pun tak ada dengan kita ni. Sibuk. Sibuk amat. Sibuk kerja ni, kuat kerja. Allah Ustaz, nak makan Ustaz, kan tak tahu. Zat ni barang mahal Ustaz. Kena kerja kuat. Kerja kuat, nak makan. Kita jumpa tuan-tuan dia makan di restoran. Loh, atas meja penuh. Bihun sup, cak kotiau, laksa, ayak oring, melo ais, ayak nyok. 1 jam. Makan kuat mat? Nak kerja Ustaz. Kerja kuat nak makan. Makan kuat nak kerja. Hidup dia Allah hantar ke dunia. Makan, kerja, kerja, makan. Malaikat bertulis. Makan, kerja. Kerja, 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 makan. Makan, kerja. Malaikat pun tak menyempah. Kerja lain tak ada lah. Bukan tak singgah masjid. Dia singgah berak. Dia berak, dia kencing. Petronas tu mangsa dia. Takkanlah tu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tak aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk ibadat kat aku. Bukan main nak makan kerja makan. Kita kerja tu tuan-tuan, zakat nak dapatkan hasil untuk cara anak bini kita.
keperluan kita. Tapi kita kena bagi masa untuk isteri kita, anak-anak kita, ibadat kita, masyarakat kita, negara kita. Semua kena ambil tahu. Ini makan kerja makan. Aku biar betul. Wa amma zuhdul ladzi huwa ghairu maqdud lil abdi. Yang kita zuhud yang tak ada maqdur, yang kita tak kuasa nak buat. Fa huwa, dia kata, burudatul syai' an qalbi zahid, iaitu sejuk hati orang yang zuhud. Makna kata dengan hati orang yang zuhud tu rasa perasaan sejuk hati dengan dunia. Kita tak tengok orang beli kereta baru, kita pun tak ada lah duk meronta-ronta, hati kita tak ada. Yalah, dia ada duit, dia belilah. Aku tak apalah, cukup dah. Dia cakap kerana memadai apa yang ada kat dia. Dia hidup cukup tenang, tuan-tuan. Dia tak ada nak busuk hati kat orang, nak berebut yang bukan dia dengan tahap apa-apa dah. Hidup dia cukup seronok. Tenang dia, aku cukup aku dengan Allah Ta'ala. Kira aku boleh beriman, boleh beribadat, boleh mengaji, boleh beramal dengan ilmu aku, dah cukup. Kerana hidup dunia ni sementara saja. Tapi kalau takdir Tuhan bagi dia, tuan-tuan, dia duit banyak, dia gunakan untuk fisabilillah. Dia seronok, tuan-tuan, dengan kehidupan yang jenis macam tu. Tak ada lah nak hambat sana, hambat sini, tak tu arah, tak ada dah. Itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, summa zuhdul ladzi wa makhdurun lil abdi. Kemudian adalah zuhud yang dikatakan zuhud makhdur. Yang ada 3 tadi nak? Ingat nak? Yang 3 tadi. Tidak menuntut bagi yang kita tak perlu. Sanggup menceraikan di tangan kita apa yang ada. Kita tak berkehendak benda-benda yang tak perlu tadi ni. Bila kita buat 3 perkara ni, muqaddimatun bizuhdi allazi huwa ghairu makhdur lil abdi. Bila dia buat 3 tadi, itu merupakan muqaddimah, permulaan yang membolehkan dia mendapat zuhud satu lagi, zuhud yang tiada makhdur. Apa zuhud tiada makhdur? Zuhud yang dia tak mampu nak buat, tapi Allah Ta'ala hantar mai kat dia, tuang dalam hatinya itu perasaan sejuk dengan dunia, tak tamak dengan dunia, tak cinta dunia. Ini Allah Ta'ala bagi dalam hatinya. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Inilah dia makan orang zuhud. Tak gaduh kita nak berkelahi, tuan-tuan, sama kita. Kita tak teringin reta benda orang. Kita tak rebut jawatan, tak rebut kuasa. Kita matlamat kita untuk umat Islam. Yang jadi masalah ni, yang kita tak boleh nak bersatu padu ni, kes ni. Penghalang dia pasal itu. Dunia punya pasal. Pada kita tahu, tuan-tuan, kekuatan umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat. Rasulullah berjaya kan? Aus dan Khazraj. Aus Khazraj ni berperang ratus tahun, bukan puluh tahun, ratus tahun. Baginda menyatukan Ansar dan Muhajirin. Dua ni bila disatukan umat Islam, Allah anugerah mereka kekuatan. Kekuatan yang boleh menumbangkan Rom dan Parsi, 2 kuasa besar dunia. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah, akan hilang kekuatan kamu. Kita akuilah, tuan-tuan, kita tak ada manusia yang sempurna. Kita serba kekurangan, tapi kita punya matlamat yang satu. Matlamat kita apa? Allahu ayatuna, Allah matlamat kami. Islam agama kami. Menegakkan hukum Allah cita-cita kami. Kalau kita mempunyai matlamat yang sama, kalau kita makna tak cinta dunia, kita boleh bersatu insya-Allah. Macam orang buta dengan orang lumpuh. Orang buta ada kekurangan, tetapi dia ada kelebihan. Orang lumpuh ada kekurangan, tapi dia ada kelebihan. Apa kelebihan orang buta? Dia buta, kuranglah. Tapi lebih dia, kaki dia kuat. Tidak? Yang si lumpuh ni, dia ada kurang.
Kurang dia kaki dia lumpuh. Tapi mata dia kuat. Kalau si buta tuan-tuan, macam katalah orang buta ni, dia nak pergi mana? Nak pergi Tesco. Orang buta pun nak pergi Tesco. Orang lumpuh pun nak pergi Tesco. Kalau si buta pergi sendiri, begitu juga si lumpuh pergi sendiri, tak sampai mana. Lumpuh nak berjalan macam mana? Kan? Begitu juga orang, makna kata, orang buta. Kalau biar dia pergi ke mana pun tak tahu. Tapi kalau dua ni pakat macam. Buta dengan lumpuh pakat. Hang nak pergi mana? Aku nak pergi Tesco. Hang, aku pun nak pergi Tesco. Baik kita pakat balik boleh tak? Pakat macam mana? Kata si buta, aku kok-kok hang. Tahu kok-kok? Kok-kok lah. Panjat belakang. Jadi orang buta ni tuan-tuan, orang buta ni kok-kok si lumpuh. Si lumpuh kekuatan dia mata. Kan? Orang buta kekuatan dia kaki. Maka si lumpuh ni naik kok-kok, naik belakang. Makna kata si buta. Maka si lumpuh ni abang lah. Kiri. Kanan. Straight. Hanya aku nak kalian nak. Straight lah. Lama-lama sampai tak Tesco? Sampai lah. Kalau masing-masing pergi, tak sampai. Kalau pakat elok sampai tak? Sampai. Dia berkata, tu 2, ni 3. 3 tuan-tuan. Hampa tengok cerita piramid tak? Doremi ni, mereka 3 orang. Mereka matlamat 1. Apa matlamat mereka? Nak membebaskan puteri si Buju Sirih. Jadi kelebihan Do ni, dia ada tingkat terbang. Kan? Re ni pula, dia ada tu teropong ajaib. Mi, dia ada bangsi. Bila pakat 3-3 ni, piye. Jadi Do, tingkat terbang bawa pergi. Re, dia ada teropong. Tahu di mana mereka sembunyikan puteri si Buju Sirih. Sampai tempat tu, puteri ni dikawal oleh pengawal. Maka Mi pula main bangsi dia tu. Bila Mi bangsi, semua pakai leda habis. Dapatlah mereka itu menyelamatkan puteri si Buju Sirih. Masa nak pergi selamat, boleh bersatu. Nak berjatuh di api, boleh bersatu. Bila dah menang di kacau ni. Balik. Do kata apa? Kalau aku tak ada tingkat terbang, macam mana kita nak selamatkan puteri si Buju Sirih? Kata Re, kalau tak ada teropong ajaib, hang nak pergi cari mana puteri tu? Hang pun tak tahu dia duduk mana. Akulah paling hebat, kata Re. Mi kata, hang pun senang nak lawan pengawal tu. Kalau tak ada bangsi ni. Jadi itu contohlah. Saya pun tak tahu. Yang cerita kat saya tuan-tuan, Ustaz Zamri Cik Tih tu. Aku pun tak tahu. Baru ni saya forum dengan dia di Gerik. Dia lah cerita Doremi tu. Aku nak tahu. Maksud saya tuan-tuan, begitulah kita ni. Kan? Kalau kita matlamat sama, nak melamatkan umat Islam, negara kita, bangsa kita, lah, apa kita nak kira benda-benda ni semua? Kan? Masing-masing ada kelebihan. Kan? Apa kelebihan bersatu? Kerana dia keluar daripada Pakatan Harapan lah. Maka tumbang kerajaan tu. Jadi jasa dia keluar daripada situ. UMNO lagi kuat jasa dia sebab dia kerusi paling banyak. Tapi kalau UMNO bersatu saja pun tak cukup, kena ada PAS. Bila ada PAS, melengkapkan kekuatan tu. Pakat bagi elok lah. Boleh kat mereka pula, mereka duduk mak tengok. Apa berkelahi aku masuk. Kita, matlamat kita untuk bangsa kita, zuriat kita, anak-anak kita. Cukuplah 22 bulan Allah dah tunjuk depan mata kita. Apa yang mereka buat. Minta simpang malaikat apa pun buat lah. Jangan berkuasa mereka balik. Jadi kita boleh akan jadi satu bangsa yang kuat. Dengan perpaduan ini. Matlamat kita nak daulatkan Islam. Ni tuan-tuan tengok ni. Kalimah Allah pun dah dicabar ni. Mahkamah dah lulus penggunaan kalimah Allah.
Tuan-tuan nasib baiklah yang memerintah sekarang ni orang Melayu. Kerajaan appeal. Bawa kes ni kepada mahkamah rayuan. Dan mungkin akan pergi sampai mahkamah persekutuan. Tuan-tuan bayang kalau DAP kata harapan merintah. DAP buat FADP tuan-tuan. Minta supaya kalimah Allah ni diguna pakai untuk orang Kristian. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau sekarang ni isu kalimah Allah yang memerintahnya Pakatan Harapan. Apa nak jadi? Tuan sekalian. Saya takut satu je. Bila tak orang Kristian bila guna kalimah ni, tuan-tuan nak kata apa? Kalau dia buat kalimah Allah pada mozaik. Pasang di jamban pula. Bilik ayak. Mereka pijak kalimah Allah. Tuan-tuan nak kata apa? Saya biasa tengok tuan-tuan. Dalam tokoh Hindu ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Belah kanannya tuan-tuan kalimah Allah. Belah kiri kalimah Muhammad. Kita pergi report dia buat agama. Dia buat agama main ambil tindakan. Kalau mereka kuasa, kita nak kata apa? Cukup-cukuplah tuan-tuan. Kita dah berkelahi lama dah. Bergaduh. Aku pun tak larat nak berkelahi lah. Tak larat nak berkelahi. Aku nak berdamai pula. Jadi saya minta semua sekali lah. Tak kira lah siapa pun. Demi Allah Ta'ala. Tuhan kita. Nabi Muhammad Rasul kita. Islam agama kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itulah jawapan yang kita akan jawab dalam kubur. Soalan yang sama kita akan jawab. Oleh itu, mari kita buang penyakit mana kata hubud dunia yang boleh menyebabkan dengki, takabur, riya, hasad, macam-macam penyakit ni mai dengan sebab kita hubud dunia. Nabi kata apa? Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Dia main macam-macam penyakit tuan-tuan. Lepas tu, insya-Allah dengan kita zuhud nanti ni, insya-Allah jiwa kita bersih, kita jadi hamba Allah, umat yang bersatu, umat yang kuat, yang ulung. Untuk kita wariskan negara ini kepada anak cucu kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berunduk ni, cuma sedikit rayuan lah. Tadi ni ada tukang telefon saya. Duk buat pondok di Pulau Pangkok. Saya tengah duk buat pondok Pulau Pangkok. Atas tanah pok pesaka pok lah. Orang nak jual tanah tu 2 juta tuan. Orang nak beli. Kalau saya jual, aku jadi jutawan lah ni. Tapi bukan tu matlamat kita. Pakat adik-beradik ramai-ramai, 5 orang, semua setuju nak buat pondok dan pengajian tahfiz. Dah mula dah jalan dah. Sebagian besar duit dia habis, tentu banyak duit habis untuk tambak tanah. Tanah tu rendah. Bila mai hujan, sebelah tanah tu berbukit. Dia timpa tu jadi macam payah. Dah habis 70,000 tambak tanah saja. Hampir habis dah tu, nampak elok dah. Yang kedua bangunan tuan-tuan. Dah habis belanja lebih kurang 200,000. Tanah mahal tu, simen mahal, pasir, besi. Bahan-bahan pembinaan mahal. Tadi ni tukang telefon. Abang Dik, dia panggil saya Abang Dik. Abang Dik, masuk duit lah 30,000, dia kata. Dia minta saya masuk lah nak beli bahan-bahan binaan tu. Dan juga gaji pekerja. Tengok-tengok duit, ada lah, bukan tak ada. Tapi tak apa nak cukup. Tapi tak apalah selalunya tuan-tuan. InsyaAllah lah tak cukup, dicukupkan. Orang yang mana bermurah hati, nak bersedekah, nak berwakaf. Saya tak ragu-ragu tuan. Sebab malam ni tangan saya gatal tuan. Mereka kata, tangan gatal duit tak masuk. Aku malam ni tuan-tuan ingin berwakaf. Tambah bulan Syakban ni, nak masuk bulan Ramadan ni. Bolehlah berbuat demikian. Mata-mata untuk makna kata memastikan makna kata siap mana bangunan tahfiz dan pondok di Pulau Pangkok. Kami di Perak korang pondok tuan. Yang ada pondok derian banyak. Pondok derian, pondok polis, pondok tugubah, pondok telefon, pondok mengaji tak apa nak ada. Kan? Tengah duk buat lah tu insya-Allah. Jadi sumbangan tuan-tuan saya ucapkan banyak terima kasihlah. Mudah-mudahan Allah Taala membalas di akhirat besok insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkok, siapa yang lepas sana lah, naik teksi di peri tu, keluar peri tu naik teksi, kata pergi Teluk Nipah. Teluk Nipah, tempat tu nama Teluk Nipah. Kalau driver tu Melayu, habang kata pondok Zat Sidik, dia pun tahu. Tepi laut tuan-tuan. Cukup cantik tempat tu. Kan? Kalau makna kata esok siap, saya nak pelawar lah. Jabatan Amal, ARC, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, mai lah buat kemah ibadat
Atas tapak lebih kurang 2 ekar. Kita keliling tu, kita buat bangunan, tengah-tengah tu lapang untuk pasang kemah. Nak buat kemah ibadat pun cantik lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan projek ni berjaya. Target saya, kalau boleh tahun depan, awal tahun depan, kita nak mula mengambil pelajar-pelajar. Jadi kita khaskan khusus untuk orang Pulau Pangkok lah tuan. Di luar ni banyak dah, tapi pondok banyak. Di Pulau Pangkok tak ada lagi. Jadi untuk mana mentarbiyah, mendidik anak-anak di Pulau Pangkok, insyaAllah. Itu saja untuk malam ni tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan bersiap sedialah untuk sebarang kemungkinan berlakunya pilihan raya. Bila berlaku pilihan raya, tuan-tuan yang telah kami latih ni, bertahun-tahun, tuan-tuan tahulah apa tugas tuan-tuan. Nak pangkah siapa, nak undi siapa, tuan-tuan tahulah. Takkanlah tuan-tuan duduk mengaji lama, tak faham lagi. Tuan-tuan faham lah. Nak pangkah lagu mana Ustaz? Tengok Tok Guru hampa depan tu. Tok Guru hampa lagu mana, lagu tu lah hampa pangkah. Ya tak? InsyaAllah. Kita cuba daya upaya tuan-tuan mempertahankan kerajaan Melayu Islam di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri, insyaAllah. Mudah-mudahan akan bertambah makmur, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtin bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.